Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan buat penerangan tentang bagaimana kita nak buat projek. Okay, sebenarnya bab ini sukatan serahkan data terkumpul dah sampai habis. Kita dah belajar histogram, kekerapan poligon, OGIF. Lepas tu kita ada belajar julat antara kuartil. Lagi kita cari variance dan sisihan piawai. Dan kita juga telah belajar untuk bagaimana mentafsir data daripada soalan yang diberi tata. Lepas tu kita menentukan mana satu lebih baik. Okay, seterusnya, ini memang kehendak soalan dalam awak punya pentafsiran bilik saja. Kita perlu buat projek. So dalam buku teks sila rujuk muka surat 200 2019. 219. Okay, bagaimanakah mereka bentuk dan melaksanakan suatu projek mini yang melibatkan penyiasatan saintifik. Okay, so sila baca dengan betul-betul. Okay, statistik yang dikumpul oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS menunjukkan bahawa semakin ramai rakyat Malaysia mengalami obesiti dengan kadar 1 daripada 2 orang dewasa yang mengalami berat badan berlebihan. Kajian lain juga mendapati berlakunya berat badan berlebihan dan obesiti dalam kalangan murid sekolah, di kalangan murid sekolah sehingga 30% daripada keseluruhan populasi. Obesiti boleh membawa masalah kesihatan seperti diabetes, penyakit jantung dan strok. Sekolah anda akan mengadakan kempen Aktifkan Hidup Anda yang bertujuan memberikan kesedaran tentang masalah obesiti, menyemai kepentingan memupuk cara hidup sihat dalam kalangan murid. Cikgu matematik anda bercadang untuk memaparkan tahap kesihatan murid di sekolah anda mengikut cantina secara keseluruhan pada papan buletin sekolah. Okay, faham So, ini kita nak cari obesiti di kalangan murid di sekolah. Cikgu matematik anda tu saya lah. Kita ikut arahan dia. Okay, tajuk dia adalah tahap kesihatan murid. Okay, apa yang awak kena adalah tali ukur, penimbang jisim badan. Okay, ini kita tak dapat buat. Tapi kita akan cuba ubah sesuai cara dia. Okay, langkah 1, setiap kumpulan akan mengkaji tahap kesihatan murid menggunakan indeks jisim tubuh BMI mengikut jantina. Bahagikan murid kepada 5 kumpulan dengan keadaan setiap kumpulan melakukan kajian terhadap murid dari tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Tetapkan bilangan responden yang sama mengikut jantina bagi setiap tingkatan. So di sini saya nak bahagikan 5 kumpulan. Tapi saya tak nak ikut yang ni saya buat ikut kawasan. Okey, Felda tenang. Okey, kumpulan 1. Okey, untuk tingkatan 1. Okey, kedua, kampung tenang. Okey, yang ketiga, paya merah. Ada tak yang duduk paya merah? Okey, yang keempat, Pekan Labis. Okey, Pekan Labis dekat Taman Wawasan sana. Okey, ini tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Okey, dan juga yang kelima adalah Pekan Labis selain daripada wawasan sana, Taman Wawasan sana. So, ini adalah tingkatan 5. Awak boleh berbincang. Okey, kampung tenang ni bolehlah campur dengan pekan air panas Okey, pekan air panas. So, beritahu saya kalau paya merah tak ada orang, beritahu saya. So, kita ada 5 kumpulan. Awak boleh pergi rumah dia kan. Sampai rumah pun boleh. Okay, setiap kumpulan diminta membuat laporan projek sebahagian daripada pembelajaran dalam kelas. Laporan tersebut perlu merangkumi aspek-aspek berikut. Ini penting Yang pertama, soal selidik. Banner soalan yang sesuai bagi sebahagian daripada proses pengumpulan data seperti jantina, tinggi, jisim dan bilangan jam yang dihabiskan untuk bersukan oleh responden dalam masa seminggu. Okay, responden tu orang yang kita nak kaji dalam masa seminggu. Okay, di sini soal selidik yang kita perlu buat, awak kena letak di Google Form. Okay, banner dahulu daripada awal ikut kumpulan. Siap bincang. Okey, siapa banner soalan, siapa yang guna akaun dia pergi buka Google Form, link tersebut. Okey, lepas tu dah siap hantar dalam grup. Hantar dalam grup kelas dahulu biar saya semak, biar kita ramai-ramai semak. Okey, dah okey barulah kita
hantar kepada pelajar-pelajar yang berkaitan. Okey, kaedah pengumpulan data. Okey, pilih satu kaedah pengumpulan data. Okey, bagaimana kita nak kumpul? Pilih awak responden awak secara rawak. Dia ada banyak cara. Cara satu memang guna Google Form. Kita akan berkongsi ke kelas tingkatan 1, tingkatan 2 sehingga tingkatan 5. Minta mereka mengisi Google Form anda daripada satu tempoh. Okey, yang kedua, atau awak pergi rumah ke rumah untuk mendapatkan data. Tapi saya tak menggalakkan sebab COVID belum selesai lagi masalah dia. So, biar kita guna cara Google Form sahaja. Atas talian. Yang ketiga, kaedah mengorganisasi data. Bina satu jadual kekerapan untuk mengorganisasikan data anda. Bagaimana bina jadual? Lepas ni kita akan buat lagi jadual Google Meet untuk setiap kumpulan kecil. Contohnya kumpulan Fiada Tenang. Awak bincang soalan sidik semua tu dah selesai. Bincang satu tarikh dengan masa dengan saya untuk bina Google Form yang paling lengkap. Contohnya kalau kumpulan awak nak hari Jumaat pukul 3 petang nak buat Google Meet dengan saya, beritahu saya, masa saya kalau sesuai kita akan buat. Setiap kumpulan pilih masa sendiri untuk ber-Google Meet dengan saya. Perkumpulan kecil kali ini dah ikut kumpulan kecil. Siapa yang tak buat, beritahu saya, dan memang saya tak akan bagi markah lah untuk pentaksiran bilik darjah bahagian projek. Kalau awak buat saja, memang markah dia memang sampai tahap 6 lah, memang senang lah projek. Seterusnya perwakilan secara grafik. Biasalah histogram, poligon kekerapan dan OGIF. Analisis data, bahan kalau kita dah dapat barulah kita boleh buat analisis data. Huraian rumusan, nanti kita boleh bincang dalam Google Meet kecil tersebut. Setelah semua kumpulan dah lengkap data dia, kita akan buat Google Meet keseluruhan sebelum kita naik sekolah. So projek ni perlu siap dalam tempoh. Tempoh saya bagi tempoh 2 minggu dari sekarang. 2 minggu dari sekarang. So hari ni kita adalah 3 hari bulan 2021, hari Rabu. So 2 minggu adalah 17, 3 hari bulan dah siap. Wajib dah siap. Kalau kumpulan awak tak ada orang nak buat, seorang saja, buatlah seorang. Biar awak seorang dapat markah, yang lain tu saya tak akan bagi. Itulah ni. Kalau contohnya awak tak boleh ni, cubalah bincang. Bincang maksudnya menyumbang satu soalan ke, atau data dah dapat, awak menyumbang dalam bahagian lukis graf ke. Data tu dah dapat kan, awak lukis dalam kertas graf pun boleh. Tak semestinya semua orang buat dalam Google Form. Seorang buat Google Form, seorang buat ini, seorang buat itu. Mungkin dia tak ada komputer, tak ada apa. Mungkin hari terakhir dia pula yang buat persembahan. Mungkin dia lukis cantik-cantik dalam kertas graf, ambil gambar dan hantar kepada awak supaya awak wakilkan kumpulan anda. So untuk ini ada soalan nak tanya, sila terus tanya dalam kumpulan. Saya ingat semula kita akan pecah dalam kumpulan ikut kawasan rumah. Fiada Tenang. Kalau Fiada Tenang nanti saya cek, nanti awak senaraikan nama. Kalau terlebih ramai orang, mungkin saya pecahkan Fiada Tenang 1, Fiada Tenang 2. Payah merah kalau tak ada orang, tak apa. Jadi Fiada Tenang 2 kumpulan. Terus senaraikan nama dalam Telegram kita. Pekan Lapis bahagian kawasan Taman Wawasan sana, dan Pekan Lapis selain daripada Taman Wawasan sana. Maksudnya sebelum sampai Dewan Temway sana. 5 kumpulan. Soal selidik, jika anda boleh berhubung, bincang mesti buat berbeza sikit. Lepas tu kita akan hantar ke setiap tingkatan. Sebarang masalah sila rujuk saya. Tempoh dia ingat 2 minggu daripada sekarang. So dalam minggu ni saya kalau boleh saya dah nak dapat soal selidik. So dalam tempoh minggu ni adalah 3, 4, 5, 6. Sebelum hari Ahad, esok dah Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 6 hari bulan saya dah kena ada soal selidik. Soal selidik 1 minggu tu untuk awak test. Lepas tu tambah baik soal selidik, test, dapatkan data, buat graf, buat PowerPoint, buat video untuk persembahan. Dalam tempoh 2 minggu kena siap sampai video atau PowerPoint untuk kita mempersembahkan data kita. Sekian, terima kasih.